Assalamualaikum dan hai. Hari ini kita masuk bab 3, rumus algebra. Apa yang dikatakan sebagai rumus algebra? Dia adalah ungkapan algebra yang ditulis dalam bentuk persamaan. Contohnya X sama dengan 2Y tambah 1, M sama dengan 3P tolak Q, R sama dengan S tambah T, dan 3K tolak J sama dengan H. Baik, apa yang membezakan rumus algebra dengan persamaan algebra? Yang berbeza adalah dalam rumus algebra kita ada perkara rumus. Apa ciri-ciri perkara rumus? Pertama, perkalinya mestilah bernilai 1. Kuasa pemboleh ubahnya bernilai 1. Dan dia juga boleh ditulis di sebelah kiri atau di sebelah kanan persamaan. Baik, untuk rumus yang pertama, X sama dengan 2Y tambah 1. Yang mana adalah perkara rumus? X adalah perkara rumus. Kenapa? Sebab perkalinya bernilai 1, kuasa pemboleh ubah bernilai 1. Dan dia bersifat sebagai linear tunggal. Seterusnya untuk yang kedua ni, perkara rumusnya adalah M. Di sini R dan di sini H. Dia boleh jadi di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Seterusnya kita nak tengok bagaimana membentuk rumus algebra. Kita boleh bentuk rumus algebra berdasarkan situasi. Contoh, jumlah wang dalam tabung yang mempunyai X keping duit shilling 50 sen dan Y keping duit shilling 20 sen ialah RMR. Pertama kita kenal pasti yang mana perkara rumus. Rumus ini dibentuk dengan menggabungkan beberapa pemboleh ubah yang lain. Jadi perkara rumusnya ialah R. Pemboleh ubah yang lain adalah X dan Y. Untuk 50 sen ada X keping. Jadi X darab 50 sen. Dan untuk 20 sen ada Y keping. Jadi Y darab 0.2 ringgit. Jadi jumlah wang yang terkumpul adalah 0.5X tambah 0.2Y. Dan kita tuliskan dalam bentuk rumus algebra yang mana R mewakili jumlah wang. Jadi R sama dengan 0.5X tambah 0.2Y. Sekarang kita nak tengok bagaimana menukar perkara rumus. Contoh, ungkapkan M sebagai perkara rumus. Soalan A, Q sama dengan M tambah P. Baik, untuk rumus algebra yang ini, perkara rumusnya adalah Q. Sekarang kita nak jadikan M sebagai perkara rumus. Baik, apa yang perlu kita lakukan? Baik, kita kena pasti apa operasi yang bersama dengan M. Di sini operasi tambah M tambah P. Jadi, kita nak jadikan M sahaja sebagai perkara rumus. Jadi, P ni kita nak hapuskan. Bila positif P, kita hapuskan dengan cara negatif P tolak P. Jadi, di sebelah kanan dan sebelah kiri kita tolak. Maka, M sama dengan Q tolak P. Baik, jika awak perhatikan dekat sini, ini adalah kesinambungan daripada tajuk yang awak belajar masa tingkatan 1 untuk persamaan linear. Bila kita nak hapuskan operasi tambah dengan cara kita tolakkan. Untuk soalan B ni, di sini operasi positif. Jadi kita nak hapuskan 2S. Jadi kita letakkan negatif 2S. Jadi yang tinggal di sini adalah negatif M. B tolak 2S. Untuk hapuskan negatif M, kita darabkan dengan negatif di kedua-dua belah persamaan. Maka jawapan akhir adalah M sama dengan negatif B tambah 2S.
Baik, sekarang kita cuba selesaikan untuk soalan C. E sama dengan 5 per 2M. Sekarang ni, kita nak jadikan M perkara rumus dan M ni berada di bawah. Okay, jadi macam mana kita nak selesaikan? Okay, kita pindahkan 2M ke atas dengan cara darab. Okay, kenapa? Sebab di sini adalah per, maksudnya operasi bahagi. Okay, bila kita pindahkan ke sebelah kiri persamaan, dia akan jadi darab. Okay, E darab 2M sama dengan 5. Okay, maka 2AM sama dengan 5. Okay, sekarang kita nak tinggalkan M sahaja di sebelah kiri. 2A ni kita pindahkan. Okay, di sini adalah operasi darab. Bila kita pindah jadi operasi bahagi. Maka M sama dengan 5 per 2A. Okay, selesai. Okay, untuk soalan D, T sama dengan M tolak N per negatif 3. Okay, sekarang ni, T ni M berada di sebelah kanan. Jadi kita pindahkan keseluruhannya ke sebelah kiri. Kita tuliskan semula M tolak N per negatif 3 sama dengan T. Okay? Bila kita pindah keseluruhan, tak ada apa-apa yang berubah. Okay, sekarang baru kita boleh pindahkan negatif 3. Okay, negatif 3 dekat sini per maksudnya operasi bahagi. Bila kita pindah jadi operasi darab. Okay, M tolak N sama dengan T darab negatif 3. Okay, maka M tolak N sama dengan negatif 3T. Okay, sekarang apa yang tinggal bersama dengan M adalah negatif N. Negatif N, bila kita pindah, sini tolak, pindah jadi tambah. Okay, maka M sama dengan negatif 3T tambah N. Okay, selesai. Okey, tadi untuk contoh 2, kita selesaikan untuk operasi tambah, tolak, darab dan bahagi. Okey, bila kita tambah, bila kita pindahkan jadi tolak. Tolak pindah jadi tambah, darab pindah jadi bahagi. Dan bila bahagi, kita pindah jadi darab. Okey, untuk contoh 3, okay, melibatkan punca kuasa 2 dan kuasa 2. Okay, jadi kalau ada kuasa 2, okay, bila kita pindahkan dia akan jadi punca kuasa 2. Dan begitulah kalau sebaliknya. Okay, kita tengok contoh A. Q sama dengan punca kuasa 2 P. Okay, sekarang kita nak jadikan P sebagai perkara rumus. Okay, perkara rumus biasanya kita letakkan di sebelah kiri persamaan. Jadi yang ini kita terus pindahkan dulu. Punca kuasa 2P sama dengan Q. Yang ini kita pindah. Okay, jadi bila kita nak hapuskan punca kuasa 2, dengan cara kita pindahkan dia akan jadi kuasa 2. Okay. Maka punca kuasa 2P, kita kuasa 2 kan. Maka Q pun jadi kuasa 2. Maka P sama dengan Q kuasa 2. Okey, soalan B. S sama dengan P kuasa 2. Okey, kita pindahkan dulu P ke sebelah kiri persamaan. Okey, maka P kuasa 2 sama dengan S. Okay, sekarang kita nak hapuskan kuasa 2 dengan cara, kalau kuasa 2 kita hapuskan dengan cara pindahkan, dia akan jadi punca kuasa 2. Okay, maka P sama dengan punca kuasa 2 S.
Okey, kita pergi seterusnya untuk soalan C. W sama dengan punca kuasa 2 P per 3. Okey, pertama kita pindahkan dulu ke sebelah kiri persamaan. Okey, kemudian kita hapuskan dulu punca kuasa 2. Kita pindahkan, dia jadi kuasa 2. Maka P per 3 sama dengan W kuasa 2. Okey, seterusnya kita pindahkan yang ini pula 3 pula. Sini bahagi, kita pindah jadi darab. Maka P sama dengan W kuasa 2 darab 3. Dan kita ringkaskan yang sebagai 3W kuasa 2. Baik, seterusnya ini selesai. Untuk soalan D, T sama dengan 1 per P kuasa 2. Okay, sekarang ni P kuasa 2 berada di bawah. Okay, macam tadi, bila ada kat bawah, kita pindahkan dengan cara naikkan ke atas jadi darab. Okay, jadi kat sini, P kuasa 2 sama dengan, okay, yang T ni pula kita bawakan ke bawah. Okay, jadi 1 per T. Okay, dia terus tukar tempat ni cara ekspresnya. Okay, sekarang kita nak hapuskan kuasa 2. Okay, bila pindah jadi punca. Okay, maka P sama dengan punca kuasa 2 keseluruhannya. Punca kuasa 2 1 per T. Okay, ini selesai. Baik, itu sahaja penerangan daripada cikgu. Okay, tadi kita dah mengenal apa dia rumus algebra. Kemudian kita dah buat membentuk rumus. Dan akhir sekali menukar perkara rumus. Okay, nanti cikgu akan bagi nota dan jawab latihan. Okay, terima kasih semua dan selamat belajar.